Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel siaran Puaka. Okey, bersama dengan aku kembali Odin, dan tidak terlambat untuk aku ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua subscribers yang telah menyokong channel siaran Puaka. أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترهلوا من بيتنا أناشدكم الله ألا تؤذوا أحد. Dan untuk ini juga aku mengambil kesempatan untuk memohon maaf kerana telah lama tidak mengupload video-video dan cerita-cerita terbaru akibat daripada gangguan yang telah aku dan isteri aku alami sebelum ini. So untuk korang yang terlepas ataupun ingin tahu mengenai apakah gangguan ataupun apa yang telah terjadi, boleh pergi ke link yang aku sertakan di deskripsi di bawah, okey, iaitu di channel Zail Tarsuni TV. Okey, untuk korang nak tengok ataupun nak tahu cerita bagaimana gangguan yang aku dan isteri aku alami, korang boleh semak di deskripsi. Aku akan sertakan link untuk korang tonton. Untuk video kali ini, iaitu video comeback konon-kononnya lah, video comeback untuk siaran Puaka kali ini, aku akan ceritakan pengalaman aku sendiri bersama wife semasa Hari Raya yang lepas. So Hari Raya yang lepas, aku dan wife aku balik ke kampung aku lah, ke Kuching, Sarawak, setelah hampir beberapa tahun aku tak balik untuk beraya. So kali ni aku dan wife aku balik ke Kuching, iaitu di Teluk Melano. Kisah ni berlaku bukan di Teluk Melano, tapi terjadi waktu Hari Raya ketiga, di mana aku dan wife aku balik dari Teluk Melano ke Kuching dan stay di hotel untuk satu malam, dan raya keempat baru aku dan wife aku balik ke Miri, Sarawak. Macam itulah dia punya perjalanan dan plan aku. Nak dijadikan cerita, so pada hari raya ketiga tersebut, aku dan wife aku bergerak daripada Teluk Melano ke Kuching. Aku dan wife aku tumpang kereta adik aku lah, adik perempuan aku dengan dia punya suami, dengan dia punya anak-anak. So dia orang nak ke Serian, okey, nak beraya ke rumah keluarga ipar aku lah di Serian. So aku nak tumpang je lah, tumpang sampai ke Kuching. So kita bergerak pukul 2:30 petang, kita bergerak naik, kita balik Kuching. Sampai di Kuching dalam pukul 5:30 petang. 5:30 petang pula, okey, adik aku dropkan aku dekat area Kubah Ria 1. Okey, adik aku drop aku kat situ sebab abang ipar aku pula nak ambil, sebab dia nak bawa aku pergi jalan-jalan. So aku on je lah, aku dengan wife aku tunggu dekat Kubah sekejap. Dalam 5 minit abang ipar aku sampai, dia bersama dengan anak perempuan dia seorang. So dia ambil aku dengan wife aku, kita pergi makan dulu pukul 5:30. So pergi makan, kemudian jalan-jalan sekejap, beli barang sikit-sikit, kemudian kita orang pergi ke melawat Taman Sahabat, okey, di Stampin, okey, Jalan Song kalau tak silap, di Kuching. So kita pergi Taman Sahabat sebab aku memang betul-betul nak bawa wife aku ni jalan-jalan di bandar masa tu, bawa dia pergi ke taman masa tu, ke Taman Sahabat. Kita pergi ambil gambar, pergi tengok-tengok
patung di Taman Sabah tersebut dah. Sebab dia taman tu dia berkonsepkan China. Pukul 9.30 malam dah habis dah ronda-ronda kucing. So abang ipar aku hantarlah aku dan wife aku ni balik ke hotel. Untuk hotel ni aku mohon sangat kepada siapa-siapa yang menonton video ni, tolong jangan komen dekat bahagian komen nama hotel ini. So aku tak nak sekarang video ni terpaksa diturunkan sebab ada komplain. So aku tak nak. Okay, so aku harap yang tahu mana hotel ni just diam je. Okay, hotel ni aku dah booking awal, tak? Hotel ni aku dah booking awal. Kebiasaannya aku dan wife aku kalau balik ke Kuching, okay, kalau balik ke Kuching, kita orang akan stay dekat hotel dekat area Segitiga Emas, iaitu di Padungan. Tapi kali ni aku memang nak kelainan, sebab aku nak bawa wife aku ni melawat muzium terbaru, dan aku nak bawa dia ronda dekat area tengah-tengah Kuching. So aku tak nak dekat area Padungan lagi. So aku awal-awal dah book hotel ini. Okay, 9.30 malam abang ipar aku dah hantar aku pergi ke hotel. Aku dah booking awal, siap dah. So masuk je hotel tu aku memang sebab lampu dia memang malap, kelam, tak ceria. Okay, kalau nak dibandingkan dengan hotel tu, kira nama hotel tu memang nama megah lah, memang hotel yang bukan cikai. Tapi masuk je memang lampu dia kelam, suasana dia macam muram. Tak apalah, memang itu kali pertama aku check in dekat hotel tersebut. Okay, kemudian oleh kerana ada customer yang berurusan dekat kaunter receptionist, so aku bawa wife aku duduk dululah dekat kursi kat lobby tu. Kita relax, duduk ambil gambar, cerita-cerita dulu. Kemudian hoha gerebak-gerebuk. Okey, aku pergi dah habis dah customer tu, aku pergilah ke kaunter. Pergi kaunter, okey, aku cakap aku dah booking, aku kasih nama aku. So dikuntutkan cerita. Ini namanya pensil kuntut. Nak dikuntutkan cerita, aku dapatlah bilik ni, bilik nombor 217. Bermakna secara standardnya lah 217 tingkat 2 lah. So aku bawa wife aku naik pergi tingkat 2 pakai lift, jalan. Keluar je daripada lift, suasana dekat level tu, dekat tingkat 2 tu memang creepy gila. Memang bak kata Abang Josi Penglipu Lara, Scary Mary, dengan lampu yang malap, bukannya malap, kelam. Dah tahap kelam tu, maksud dia memang kata orang lampu yang memang gelap lah. Pencahayaan dekat tingkat 2 tersebut memang terlalu kurang, memang terlalu malap. Okay, tak apa, aku jalan je dengan wife aku. Aku perasan muka wife aku ni dah pelik-pelik lah. Maksud pelik dia tu macam tak selesa. Okey, aku tak apa, aku jalan je. Cari nombor bilik 217. Okey. So, aku ingat lah pesan-pesan orang ke apa semua kan. Sebelum masuk, ketuk pintu, beri salam. So, aku buatlah. Ketuk pintu, beri salam. Aku cocok access card. Bila aku cocok access card, pintu buka. Okey, standard je. Dalam tu memang gelap. Okey, dalam memang gelap, belum on lampu. Dia kena cocok dulu kad access card. Masa aku cocokkan access card tu dekat tempat dia untuk onkan lampu, aku perasan muka wife aku semakin tak selesa. Dengan kata lain, aku tahu dia nampak sesuatu, tapi aku tak pandang dalam bilik. Aku cuma pandang dekat tempat nak cocokkan access card tu je. Aku masukkan kad, pop, lampu semua buka. Aku pandang terus muka wife. Aku tak pandang kat dalam bilik, aku pandang muka wife aku. Oleh kerana fikiran aku dah berkecamuk,
Sebab apa? Sebab dengan perasaan yang tak selesa, fikir yang pelik-pelik, tengok muka wife aku memang nampak macam dah kecut. Aku cakap kat wife aku, masuklah. Aku cakap. Wife aku pun cakap kat aku balik, macam mana nak masuk? Awak dekat depan pintu. Betul juga. Aku ni lupa pula yang aku ni cabi-cabi sikit. Memanglah tak muat. Okay, aku pun masuk. Masa melangkah masuk bilik tu, aku dah rasa creepy gila. Memang dah rasa seram. Memang tak boleh lah. Memang aku tak boleh lah nak stay kat dalam bilik tu malam tu. Memang tak boleh. Aku dapat rasakan tak selesa. Kemudian aku pandang lagi muka wife aku. Memanglah muka dia memang tak payah dia cakap. Aku dah tahu dia maksudkan muka dia tu dah mengungkapkan tak nak. So aku cubakan ceriakan suasana. Aku cuba ceriakan suasana. Pertama sekali aku buka langsir. Tapi kesalahan terbesar aku ataupun kesalahan terbesar bilik tersebut adalah bila langsir aku terbuka je langsir tu, bilik tu betul-betul menghadap pokok besar di depan hotel tersebut. Betul-betul menghadap. Kali ni aku betul-betul memang tak boleh terima lah. Memang tak boleh. Aku dapat rasakan ada something. Pokok ni memang, aku tak cakap pokok ni bermasalah, tapi pokok ni dah tua. Okay? Pokok ni dah berusia ratus tahun dan betul-betul menghadap bilik aku. Kali ni aku memang betul-betul tak selesa. Aku tutup balik langsir. Aku pandang lagi muka wife aku. Wife aku memang tak nak bilik tu. Aku dapat rasakan bila aku tengok dia tak duduk dekat bilik tu. Dia macam tak selesa. Dia nak duduk, dia tak duduk dekat bucu katil ke apa, tak. Dekat kursi kat situ, tak. Dia duduk kat lagis aku. Kemudian okey, aku cubakan lagi tenangkan suasana ni. Aku nak ceriakan suasana. Aku duduk dekat ada satu meja tulis. Standard lah dalam hotel kan, ada meja tulis tu. Tapi meja tulis ni pula menghadap satu lagi pintu yang macam ni. Pintu macam ni maksud dia bilik tu ada connecting room dengan bilik sebelah. Tapi dah ditutupkan, dah dihadang dengan meja tulis tersebut. Aku duduklah kat situ. Alamak, aku cakap kat wife aku, ni connecting room lah. Tak apa. Kemudian wife aku jalan dekat dengan aku. Dia pergi tengok-tengok lah dekat pintu tu. Ni apa ni? Dia kat macam renjisan daripada lilin merah atau tak. Dia macam lilin yang ada, yang cair tu masa kita bakar tu. Kemudian bila dia renjis, cairan lilin tu lekat dekat pintu. Sedikit dekat pintu. Jadi wife aku nampak. Dia kata, ni lilin merah. Buat apa dia orang renjis pintu dia dengan lilin merah? Sudah. Aku nak jawab apa kan? Aduh, masak aku kali ni. Aku tak nak jawab. Aku cakap dekat wife aku, senang cerita, aku tak nak bilik ni. Aku tak nak, aku cakap. Kita pindah bilik lain lah, aku cakap. Kita minta tukar lah. Aku pun call dengan receptionist. Aku call receptionist. Aku cakap, aku nak minta tukar, boleh tak? Dia cakap, tak boleh. Tak boleh sebab bilik penuh, dia kata. Aku memang tak percaya. Pasal apa? Masa tadi aku masuk, keluar lift dekat level 2 ni, tingkat 2 ni, masa aku keluar je daripada lift, bilik yang lain semua sunyi. Tak ada bunyi manusia langsung. Tak ada kesan yang kata orang bilik-bilik sebelah-sebelah aku ni ada orang. Tak ada langsung. Dengan lampu hujung dia flickering, dengan suasana yang tiba-tiba sunyi yang mencengkam tu, tak pelik. Sedangkan hotel ni di tengah bandar. Tak dapat tukar tak apa. Kali ni aku dah cek alasan pula. Aku pergi masak air pula. Aku pergi water heater, aku cek water heater, aku masukkan air, aku masak. Aku ingat aku nak cool downkan wife aku ni. Aku nak buat kopi untuk dia. Sekali aku masak air memang tak masak-masak. Memang tak ada rupa air tu nak mendidih. Tak boleh ni, aku cakap kat wife aku. Tak boleh ni, kita memang minta tukar. Cakap
Awak pula telefon dekat receptionist, cakap dia water heater rosak, kita nak tukar bilik. Pendekkan cerita juga, wife aku call, dia tak nak tukar juga bilik, cakap bilik penuh. Tak apa, dia hantar technician, dia cakap hantar water heater baru. Lah pula, aku tak putus harapan. Aku dah booking hotel ni daripada booking.com. So aku komplain pula dekat booking.com. Aku komplain pap. Aku cakap dengan wife aku, jangan kacau dulu, tilam apa semua, sebab aku nak usahakan tukar bilik juga. Aku tak nak bilik ni. Sebab hati aku memang tak sedap lah. Aku tengok muka wife aku pun memang tak sedap hati dah tengok bilik tu. So datanglah technician diorang, hantar water heater baru. Okey, pasang, okey, buat air, kemudian aku on pula TV. Sebenarnya TV tu ada suara, tahu tak? Bila dah di on, keluar suara, keluar gambar, memang ada suara. Kemudian aku ambil remote, aku try slow, bukan slow, aku try untuk kata orang perlahan sehingga kosong, volume tu kosong, aku perlahankan sehingga kosong. Kemudian aku try untuk naikkan volume tu balik. Bila aku naikkan volume, tak nak bunyi. Okey, ni pula aku dah komplain ni pula, TV tak boleh pakai, cakap. Aku call lagi receptionist, aku cakap TV rosak, TV tak ada suara, aku tak nak bilik ni, aku cakap. Kemudian receptionist cakap dia kasih dia masa, dia cuba semak. Okey, aku letakkan telefon, aku pandang bilik tu, aku pandang wife aku. Aku memang tak sanggup nak tidur dalam bilik tu sebab perasaan creepy tu memang membuak-buak. Yang tu daripada version aku. Kalau daripada version wife aku pula, masa awal-awal tadi, masa aku buka pintu, sebelum aku cocok access card, sebenarnya wife aku dah ternampak. Masa aku yang tak pandang dalam tu, yang aku pandang je dekat access card tu, masa cocok card tu, wife aku dekat pintu, depan pintu tu dah nampak. Dia nampak ada benda putih. Kakak cantik lalu daripada dinding pergi ke arah katil, melimpasi depan, kita kata orang depan dia lah, depan aku. Tapi aku tak pandang, aku pandang dekat access card tu je, aku tak pandang sebab masa tu masih gelap. Yang tu dah version daripada wife aku. Sebab tu lah dia terus kecut, dia tak nak bilik tu. Aku tak tengok, tapi aku dapat rasa memang bilik tu memang tak boleh lah, memang tak boleh. Aku tak pandai nak describekan macam mana rasa tak boleh dia tu. Okey, balik lagi cerita tu. Aku tunggu receptionist tu call aku balik, lambat sangat. Aku cakap wife aku, jom kita pergi bawah, aku cakap dia. Barang-barang kita biar sini, kita pergi bawah. Bawa access card semua, kita pergi bawah, cakap dia. Pergi bawah. Okey. Masa tu dah hampir pukul 11. Aku pergi bawah balik, pergi kaunter receptionist. Aku nak tukar bilik. Sampai bawah, aku letak je kad tu depan receptionist. Aku cakap dia, bos minta maaf ya. Memang minta maaf betul-betul. Saya tak boleh nak stay kat bilik ni. Saya betul-betul minta tukar. Kemudian receptionist cakap, alhamdulillah lah. Receptionist cakap, okey, kita aturkan bilik baru untuk awak lah, dia cakap. Dia kasihlah bilik dekat tingkat 411. Okey. Masa tu aku dah senang hati dah. Dikasih kad baru. Aku dengan kad 217 tadi, dia cakap bawa je kad tu. Tak apa, besok pulangkan pun tak apa. Di situ aku dah mula hairan. Tadi kau cakap bilik penuh. Sekarang ni aku dah tukar bilik 411. Access card 217 pun dia suruh aku bawa. Tak apa dah. Aku naik pergi tingkat 2 balik. Ambil beg kita orang semua, aku dengan wife aku. Kemudian naik pergi tingkat 4. Pindah bilik. Masuk bilik 411. Alhamdulillah. Aku ronda dulu. Aku dengan wife aku sebelum masuk bilik dah ronda dulu kawasan tu. Memang ada kata orang lain dekat bilik sebelah-sebelah. Dan kita orang memang terserempak dengan kata orang-orang lain, kata orang jiran-jiran bilik aku tu. Memang ada. So alhamdulillah, aku dah senang hati. Masalahnya masuk bilik 411, perasaan creepy tu datang balik. Tapi taklah sehebat dekat bilik 217 tadi. Taklah sehebat tu. Masuk dekat situ okey.
Bagi akulah sebab aku tak nampak. Bagi wife aku pula, version daripada dia ni tak ceritakan aku waktu tu, tahu tak? Dah sampai Miri ni baru dia cerita. Okay, untuk pengetahuan korang lah, dia tak cerita waktu tu. Version dia cerita waktu kita dah sampai Miri. Okay, version wife aku pula, dia memang perhatikan ada benda dalam bilik 411 ni, terutama dalam tandas. Kalau dia cakap dengan aku masa tu, memang aku tak mandi malam tu. Sebab malam tu dah siap pindah ke bilik 411. Benda pertama aku buat, aku mandi. Sebab memang dah berlengas lah badan aku ni, berlengas. Kata orang, perjalanan daripada Teluk Melano ke Kuching, kemudian pergi jalan-jalan Kuching lagi, apa semua kan, badan aku memang berlengas. Aku nak mandi, aku cakap. Aku mandi dulu. Masa aku mandi tu, memang dalam bilik air tu aku rasa memang tak sedap. Memang rasa tak sedap hati. Sebab perasaan rasa diperhati tu ada. Tapi aku endahkan. Aku keluar. Cuma aku cakap wife aku, lampu tandas buka, lampu depan tandas, lampu depan pintu ni buka, aku cakap dia. Lampu lain boleh tutup, aku cakap. Lampu depan ni jangan tutup. Biar pintu dibuka, biar lampu dibuka. Sebab memang aku rasa macam tak sedap hati pula dekat dalam tandas tu. Kalau version wife aku, dia memang cakap dalam tandas tu ada benda. Sebab tu malam tu dia tunggu aku habis mandi, kemudian dia masuk mandi. Bila dia keluar, dia kira macam bertelagah lah dengan aku lah. Sebab dia suruh tutup lampu dan tutup pintu. Aku pula tak nak. Aku cakap biar buka pintu, biar buka lampu. Kalau dia nak muncul, biar dalam terang, jangan dalam gelap. Kalau dalam gelap memang tak nak aku. Kalau dia betul-betul muncul, biar muncul dalam terang, aku cakap dengan wife aku. Jadi wife aku cakap malam tu dekat bilik 411 memang kata orang tak se-creepy, se-scary Mary macam bilik 217. Tapi memang ada benda dalam bilik tu. Kalau daripada version wife aku, dia memang tengok ada dalam jamban, ada dalam tandas tu, kemudian ada dekat tingkap. Walaupun tingkap tu tak menghadap pokok besar tadi, tapi dekat tingkap tu, dekat bucu-bucu tu, ada something yang berdiri. So aku tak nampak. Yang nampak just wife aku. Dia tak nak kasih tahu aku masa tu. Dia cuma ceritakan kepada aku bila dah sampai ke Miri. Part besoknya pula, malam tu dah settle, boleh tidur, tak ada benda yang ganggu. Okey, besoknya pula aku bawa lah wife aku ni jalan-jalan. Kemudian kita check out pukul 12, standard lah pukul 12 kan. Okey, so pagi tu pukul 8, wife aku dah jalan dah, pergi ronda-ronda dekat museum culture, Borneo Culture Museum. Kemudian pergi breakfast, pergi apa semua. Kemudian dalam pukul 11, kita orang balik ke hotel. 11 pagi. Memang tak ada rasa feeling creepy ke apa, memang tak ada. Tapi masalahnya, sampai kat bilik 411 tu, aku cocok access card tu, pintu tak nak terbuka. Sudah, aku cakap, aku ni dah lah panas, barang belum kemas, kejap lagi nak check out, nak pergi airport. Aduh. Kemudian turun bawah. Okey, cakap dengan receptionist. Kemudian dengan technician dia naik. Technician tu cuba pula buka pakai kunci. Buka tak boleh. Dia pun pergi bawah. Okey. Masa dia berjalan tu, technician ni orang tua. Memang dalam umur dia dalam 50-an. Kalau tak silap lah, 50-an macam tu. Memang dah tua. Jalan pun slow. Jadi dia jalan slow tu. Dia cakap dia salah kunci. Ni salah kunci ni. Dia pun jalan. Masa dia jalan tu sampai dekat belok dekat pintu nak ke lift, dia ada satu belokan macam tu kan. Sampai ke situ, ini version wife aku. Bila je technician tu dah membelok ke lift, dah hilang dari pandangan, tiba-tiba ada satu wajah muncul dekat dinding tu. Masa tu aku tak tengok, wife aku tengok. Aku memang masa tu memang dah kira macam
panas dan tak selesa dan marah lah kan. Kita nak masuk bilik cepat, kenapa pula ada masalah access card. Kemudian dah ada pula technician naik, technician pula cakap nak turun balik ambil kunci lain. Salah. Alamak. Kemudian naik lagi technician tadi, aku parti je. Kali ni dia bawa satu lagi technician yang lebih muda, bawa satu lagi kunci lain. Cocok lagi ke pintu tu, tak boleh buka. Aku kasih access card aku, tak boleh buka. Lah, kata technician yang seorang lagi, ini salah kunci, ada lagi kunci lain. Lah, aku kena lagi, dah tunggu lagi ni. Sebab aku bukan nak marah, cuma bila aku pandang muka wife aku ni, dia punya muka memang aku dah dapat menjangkakan yang dia tak selesa, dia ada tengok benda something. Aku dapat rasa benda tu, yang tu memberikan aku tekanan. Tapi aku sabar je, relax, tengok je pintu tu, tengok je dia. Kemudian datang kali keberapa dah technician 2 orang ni baru dapat buka pintu. Masuk je dalam bilik tu, kemar barang cepat-cepat. Sebab walaupun siang, tiba-tiba perasaan creepy tu datang tau. Aku cakap wife aku, kemas cepat-cepat, kita belah. Memang hotel ni tak boleh. Okay, kita orang kemas, kita orang belah daripada hotel tu. Waktu tu juga check out dan belah. Okay, hotel ni pula, latar belakang hotel ni betul-betul di tengah-tengah bandar, tahu tak? Kalau korang nak tahu. Dan dia bukan hotel-hotel yang cikai, dia hotel yang ada nama, yang ada bintang. Tapi kata orang yang tahu aku minta yang subscribers ke yang menonton video ni, kalau tahu nama hotel ni, tolong sangat jangan sebut dekat komen ke, jangan type dekat komen. Okay. Sebab pembayang ni memang jelas. Hotel ni, depan hotel ni ada satu pokok besar ni dah berusia dah mencecah 100 tahun. Okay. Jadi kata orang, aku tak menyangka kalau ada benda dekat hotel tu memang. Dan satu juga, aku akan sediakan link dekat deskripsi. Balik dekat Miri ni, aku terus buat research dan aku jumpa blog cerita seram pasal hotel di Sarawak, dan aku yakin hotel yang dimasukkan oleh penulis tersebut adalah hotel yang aku tinggal tadi. Okay. So, itu je lah buatangan aku daripada kucing untuk kali ni. Dan aku harap korang terhibur lah dengan cerita, walaupun taklah berapa seram. Tapi bagi aku yang mengalami bersama dengan wife aku yang duduk dekat hotel tu pada malam tu, aku merasakan memang dia sesuatu yang kata orang, memang kata orang tak selesa lah sewaktu kita mengharungi waktu tu. Tapi setelah hari ini, untuk kita mengingatkan semula, yang tu kita seronok untuk bercerita. Tapi semasa melalui je memang okay. Terima kasih kerana sudi menonton, dan aku harap korang terus menyokong siaran Puaka. Jangan lupa share, jangan lupa komen. Okay. Dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.